Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua dan khususnya kepada pensyarah kami Puan Khadijah binti Adinan untuk tugasan 3 BMM 1044 iaitu Sistem Ejaan Rumi dan Jawi. Ahli kumpulan kami adalah terdiri daripada Nur Haida Arbin, Winnie Chin Wen Wen dan Ting Wei Po. Untuk tugasan ini, kami akan membentangkan bagi tajuk Kaedah Mengeja Jawi. Oleh itu, kami telah menganalisis sebuah sajak yang ditulis oleh A. Samad Said. Sajak ini bertajuk Merindui Buku. Oleh itu, sistem tulisan Jawi telah diubah kepada sistem tulisan Rumi dengan menggunakan sebuah kaligrafi dan ini adalah hasil karya kami yang telah kami laksanakan. Yang pertama ialah hukun talon. Hukun talon ada 5 iaitu da, ra, lam, waw, ngah. Jika suku kata dimulakan dengan huruf talon, maka gunakan vokal alif di akhirnya. Contohnya, suara yang terdapat dalam rangkap 6 baris 1, mesra rangkap 4 baris 4. Yang kedua ialah hukum bukan dalon. Hukum bukan dalon ini mempunyai syarat yang sama seperti hukum talon. Suku kata akhirnya dimulai dengan satu huruf selain huruf ta, ra, lam, waw, ngah. Huruf akhir tidak diletakkan pada akhir kata kecuali jika berlaku homograf. Contoh, baca rangkap 6 baris 3, sasa rangkap 6 baris 1, sentiasa rangkap 2 baris 1, gema rangkap 4 baris 3. Ini ialah contoh-contoh bagi hukun bukan dalon dalam sajak tersebut. Hukun kah dan ngah merupakan kaedah ketiga. Hukum ini melipatkan kaedah yang berakhir dengan bunyi kah atau ngah dalam bahasa Melayu jadi. Hukum kah dan ngah pada suku kata terakhir perkataan tidak diberi huruf alif. Contohnya, pustaka. Dia adakah di akhir perkataan yang terdapat pada rangkap 3 baris 3. Juga dia ada ngah pada akhir kata, dia terdapat dalam rangkap 4 baris 3. Aneka, dia adakah di akhir kata dan terdapat pada rangkap 5 baris 3. Yang keempat, hukun ha dan aha. Bunyi vokal A pada suku kata pertama terbuka pada kata dasar 3 suku kata atau lebih. Bagi kata Melayu jadi, biasanya tidak ditulis dengan huruf alif. Contohnya, menghayati terdapat pada rangkap 3 baris 2, dia ada ha. Yang kelima, hukum ra dan ma. Hukum ini digunakan bagi perkataan-perkataan yang mengantongi suku kata ra yang diikuti dengan suku kata ma. Kedua-dua suku kata tersebut dibubuh huruf alif. Dia tidak ada contoh bagi hukum ra dan ma. Yang keenam ialah kata kanda. Jenis-jenis kata kanda ada 3, yaitu kata kandar penuh, kata kandar berimbuhan atau berirama, dan kata kandar separa. Kata ulang penuh ditulis dengan angka 2 Arab sahaja. Kata ulang berirama atau perubahan bunyi dan berimbuhan ditulis dengan tatang sempan. Dia juga tidak ada contoh dalam sajak tersebut. Yang ketujuh, perkataan satu suku kata. Perkataan satu suku kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris tidak ditulis huruf alif di tengah. Setiap suku kata yang diambil dengan huruf waw diwujudkan huruf alif di tengah. Contohnya, tak rangkap 1 baris 4, yang
rangkap 4 baris 3. Kedua-dua contoh ini tidak ditulis huruf alif di tengahnya. Kaedah yang ke-8 ialah hukum ejaan tradisional. Ejaan seperti ini masih dikekalkan seperti ejaan yang lama tanpa mengalami perubahan, walaupun selepas persiman ejaan Jawi yang disempurnakan telah wujud. Contohnya, perkataan itu dalam rangka 1 dan baris 4, perkataan kita dalam rangka 1 dan baris 4 juga, dan perkataan manusia dalam rangka 4 dan baris 2. Kaedah homograf. Homograf merujuk kepada kata yang sama ejaan tetapi berlainan sebutan. Contohnya perkataan rendang. Rendang membawa maksud sesuatu makanan dan juga pokok yang lebat daunnya. Tetapi dalam saja ini tiada kaedah homograf. Kaedah yang ke-10 ialah difton. Terdapat 3 bentuk difton, iaitu ai, au, dan oi. Dalam saja ini terdapat kaedah difton ai. Contohnya perkataan denai dalam rangka 1 dan baris 1. Perkataan sampai dalam rangka 1 dan baris 4. Dan juga perkataan gairah. Imbahan memainkan peranan penting dalam pemerincian makna dan penegasan dalam ayat. Terdapat 2 jenis imbahan, iaitu imbahan awalan dan imbahan akhiran. Imbahan awalan iaitu ber, ter, per, meng, dan peng. Contohnya perkataan berpesta dalam rangkap 3 dan baris 1. Perkataan terasuh dalam rangkap 3 dan baris 4. Perkataan bersuara dalam rangka 6 dan baris 1. Perkataan bertuah dalam rangka 6 dan baris 2. Perkataan berhemah dalam rangka 6 dan baris 4. Perkataan menghayati dalam rangkap 3 dan baris 2 dan juga perkataan mengasuh dalam rangkap 6 dan baris 1. Manakala imbahan akhiran iaitu imbahan an. Contohnya perkataan himpunan dalam rangka 1 dan baris 4 dan perkataan tapisan dalam rangka 5 dan baris 2. Seterusnya, kaedah kata pinjaman. Kata pinjaman maupun kata serapan dipinjam dari bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Contoh kata pinjaman dalam bahasa Arab iaitu perkataan ilmu dalam rangka 1 dan baris 3. Perkataan menikmati dalam baris 2 rangkap 2. Perkataan akal rangkap 2 dan baris 4. Perkataan himat dalam rangkap 5 dan baris 2. Dan juga perkataan insan dalam rangkap 5 dan baris 1. Kaedah penggunaan hamzah. Huruf hamzah adalah huruf yang sangat unik. Huruf hamzah mempunyai berbagai fungsi dan cara penulisannya. Huruf hamzah juga tidak boleh digunakan sesuka hati dan perlu mengikut peraturan dalam penulisannya. Contoh, perkataan sampai dalam rangkap 1 dan baris 4. Perkataan seindah dalam rangkap 3 dan baris 2. Perkataan manusia dalam rangkap 4 dan baris 2. Dan juga perkataan gairah dalam rangka 6 dan baris 3. Secara kesimpulannya, terdapat banyak kaedah mengeja Jawi yang perlu dikuasai oleh setiap masyarakat agar khazanah terindah ini tidak pupus di dalam akhir zaman. Itu sahaja dari daripada kami. Sekian, terima kasih.